Apa yang saya lihat sekarang ini jelas ya, satu perkara yang pada saya harus terutamanya orang-orang susah, orang-orang yang duduk di pendalaman, terutamanya yang membabitkan juga wilayah Sabah dan Sarawak. Apabila jawapan yang diberikan oleh mereka-mereka yang nak menyokong tindakan yang membabitkan isu subsidi minyak bersasar RON 95 ini, saya melihat ya, inilah contoh-contoh yang apabila ya kerajaan terbentuk daripada golongan-golongan manusia yang tak pernah merasa kesusahan rakyat, dan penyokong-penyokong mereka yang mungkin di kalangan-kalangan orang muda, di kalangan-kalangan orang-orang yang ada di wilayah Sabah dan Sarawak itu yang terlalu taksub dan terlalu fanatik. Saya melihat beberapa hari yang ada nih yang ditanya oleh orang, yang ditanya oleh rakyat adalah mekanisme pelaksanaan itu untuk mereka-mereka yang duduk di pendalaman Sabah dan Sarawak, yang orang-orang ini tidak mempunyai lesen memandu. Tetapi apa yang kita lihat sekarang ini, yang ditroll oleh puak-puak penyokong PKR, puak-puak penyokong Walanon, puak-puak penyokong kerajaan ini adalah perkara yang pada saya tak masuk akal. Kau orang hari-hari troll berkenaan dengan isu lesen ni kenapa? Apa bingap sangat? Hah? Penyokong-penyokong kerajaan, penyokong-penyokong Walanon, penyokong-penyokong PKR ni. Hari ini kamu meraihkan 27 tahun parti keadilan kamu tu yang tak pernah adil tu. Orang tanya lain, kau orang jawab lain, patutlah jadi kerajaan cacah merba. Orang tanya bagaimana pelaksanaan benda ini untuk sampai kepada rakyat pendalaman Sabah dan Sarawak. Kau orang sibuk pasal lesen. Oh, Walaon tak ada lesen. Oh, Walaon sibuk buat lesen. Oh, kerana mereka takut tak dapat lesen, tak dapat ini. Kau orang bodoh sangat ni kenapa? Termasuk Perdana Menteri yang ada pun nak pergi cerita lesen. Termasuk ni Anthony Loke pun nak pergi cerita pasal lesen. Isu minyak, subsidi minyak ni, RON 95 ni hak rakyat Malaysia, terutamanya Sabah Sarawak yang ada telaga minyak, oil and gas tu. Yang nak kena tindas ni orang Sabah Sarawak, yang mana minyak datang daripada Sabah Sarawak. Kau orang duduk dekat sana makan lendeh, kau orang yang dapat untung banyak. Kau orang pergi cerita pasal soal lesen, pakai soal tak dapat nak buat lesen. Minyak ni bukan masalah undang jalan raya. Minyak bukan urusan JPJ. Itu pun dah tak faham-faham. Orang tanya subsidi minyak ni macam mana pelaksanaan dia dengan baik supaya boleh sampai kepada mereka yang ada di pendalaman. Ni pergi cerita ni cerita pasal untuk mereka yang jadi nelayan dah ada subsidi. Oh, untuk mereka yang bawa bot nelayan dah ada subsidi. Oh, mereka yang tak ada lesen tak boleh ni. Isu minyak ni bukan masalah lesen nelayan. Isu minyak ini adalah melibatkan mereka yang dekat Sabah Sarawak yang memang tak ambil lesen kenderaan kerana mereka ni duduk dalam hutan. Kampung duduk dalam hutan, dalam bahasa kasarnya. Ini dok cerita lesen. Dah mabuk apa? Bila menegak satu benang basah, inilah akibat. Bila terlalu taksub nak bercerita tentang Anwar Ibrahim tu yang terbaik dalam dunia ni, maka inilah akibatnya. Pelaksanaan itu yang harus sampai kepada tangan masyarakat yang sepatutnya mereka ini berhak dapat kerana mereka memang susah. Ini patut diberi, bukan jawapan yang dibagi oleh Perdana Menteri pun lain. Perdana Menteri pula lain jawapannya. Kita akan nak usahakan macam-macam lah jawapan. Ini bukan masalah lesen tau. Sebab itu bila saya tengok komen-komen puak-puak yang menyokong kerajaan ni, puak-puak yang duk gila dah meroyan ni, duk pergi cerita lesen, duk nak membalun Walaon, duk nak membalun penyokong PAS. Yang geng-geng penyokong PAS pun, penyokong Perikatan Nasional pun, mereka yang duduk dalam pembangkang pun, kamu orang patut fokus dengan pelaksanaan itu yang mana perlu sampai ke tangan rakyat. Bukan cerita lesen. Mana dia undang-undang minyak ni, minyak. Undang-undang minyak yang boleh libatkan jalan raya. Hanya dalam Malaysia ni yang kerja gila, turunkan harga minyak, bagi subsidi minyak, kau pergi tanya lesen orang memandu. Tak ada dalam dunia ni. Dalam dunia ni hanya ada dekat Malaysia, Perdana Menteri, penyokong kerajaan, geng Walanon, geng PKR, yang bangang,
yang bila turun harga minyak pergi tanya lesen kereta. Pergi tanya lesen kenderaan. Sebab apa? So otak engkau orang memang dah pun masuk air. Pelaksanaan untuk orang susah. Orang dah tanya mesin rumput, orang dah tanya ni, tapi engkau orang nak suruh orang buat permohonan gara-gara benda ni. Nak suruh orang memohon. Nak suruh orang ni. Otak pakai. Cari mekanisme ni cepat. Jangan cerita, ini saya dengar. Tak apa. Setiap benda yang dilaksanakan oleh kerajaan tidak ada yang sempurna. Nanti kita akan perbaiki. Sekarang ni perbaiki apabila rakyat duk merungut, apabila rakyat duk bertanya. Perbaiki sekarang sebelum sampai tarikh tu. Sekarang ni nak tunggu benda ni diperbaiki setelah laksanakan. Lepas tu nanti mereka boleh klaim atau tidak. Kita aniaya orang. Orang dekat Ulu, dia tak ada stesen minyak. Contoh, saya ambil contoh ya. Orang dekat Ulu Baram contohnya. Kalau dekat Marudi, dekat Baram ke ataupun dekat Miri ke, dia kena turun jauh ambil tau. Dia orang nak kena isi minyak dalam tong drum. Okey? Dia bawa balik. Kalau dia turun 30 hari bulan ni, dia tak ada lesen, dia terpaksa beli dengan harga macam mana pendatang beli. Dan akhirnya besok bila kau orang dah tengok kaji punya kaji, baru kau orang kata nak claim. Kalau dia orang tahu macam mana nak claim, kalau dia orang rasa ada kesempatan untuk nak claim. Bayangkan kalau dia beli RM2.60 per liter. Dia beli semua kota ada untuk 1 bulan tu kerana sekali dia turun 300 liter. Dia terus beli. Dah berapa kerugian dekat situ. Dia tak nak ulang alik lagi. Kau ingat dekat ke? Saya nak bagi tahu, walaupun tengok, contohnya orang Ulu dekat Baram, dia turun. Ataupun orang Ulu dekat Ulu Rejang tu, mereka turun jauh. Kau orang ingat dekat ke? Jalan balak naik turun bukit, redah sungai, redah gunung ganang. Jalan balak yang bukannya bagus-bagus. Lepas itu, dia orang berdepan dengan bahaya dan segala macam dekat jalan. Dan akhirnya kamu orang tahu tak, perjalanan dia bukan dekat-dekat. Kalau kamu naik highway daripada KL pergi Melaka, engkau orang kata berapa jam tapi rasa pun tak sakit badan. Mereka berjalan dengan jalan balak sama jauh perjalanannya macam pergi KL Melaka tau. Ini yang saya persoalkan, yang tak buat-buat. Orang-orang Sabah contohnya Bajau. Sama juga. Tapi kerana kau orang ni semua dah gila nak pertahankan Anwar Ibrahim, dah gila sangat kau orang PKR ni, dah gila walak kau orang yang bodoh-bodoh ni semua, kau orang dok pergi cerita lesen. Ini walaupun saya tengok DAP pun dah sama 2 kali 5 tau. Dah benda-benda yang macam ni. Apa kena mengena minyak dengan lesen memandu ni? Saya nak tanya lah. Saya nak tanya kawan-kawan yang ada dalam ni. Apa kena mengena minyak dengan lesen memandu? Tak ada kena mengena kan? Oh, sebabkan paling banyak orang yang nak pakai minyak ni orang yang memandu kenderaan. Maksudnya kau tak tengok pula kenderaan tu. Kategori kenderaan apa? Orang yang pakai bot dekat Sabah Sarawak. Orang yang pakai bot dekat sungai-sungai ni, bukan dekat Sabah Sarawak, dekat Semenanjung tu. Dekat Pahang mungkin, dekat Perak mungkin, dekat negeri-negeri lain yang ada sungai. Ni, Norasli Nordin ni. Engkau ni manusia paling laknat yang bagi komen, meroyan apa lagi Dayak ni, kepala bapak engkau. Kau jangan main pekoman. Kalau engkau dekat dengan aku Kelempang kau. Kau ingat Dayak sikit dekat Sarawak ni. Kau jangan kurang hajar engkau. Kau jangan sebut-sebut Dayak dekat sini Ini pekoman kau. Kalau kau berani keluar muka kau tengok. Macam anjing aja kau. Marah betul saya benda ni. Sebab apa? Orang Dayak pendalaman lah paling susah benda ni. Tu ambil. Ni kawan-kawan Dayak. Kau orang screenshot benda ni. Ni.
Nur Azrodin dengan Sukri ni. Buat laporan polis dengan dia. Ambil tindakan dengan orang macam ni. Orang Dayak pendalaman, sebab itulah. Kalau mau tengok, sebab itu saya kata, PKR ni, penyokong Anwar Ibrahim ni, mereka menindas Dayak. Kau orang tengok. Tengok perangai dia orang ni, dalam ni. Sebab itu bila saya cakap benda ini, mereka mempersoalkan Dayak. Dia kata Dayak miskin, dia kata Dayak gila, macam-macam semua ni dikeluarkan dekat sini. Itu saya kata mereka ni pekoman duduk dalam PKR. Sebab itu dia orang tak fikir pasal soal Dayak. Tak fikir pendalaman, tak fikir orang Bajau. Sabah Sarawak ni penuh dengan Dayak tau. Yang duduk susah dekat pendalaman. Sebab itu antara saya keluar PKR ni sebab tidak ada kepentingan Dayak yang PKR ni nak tolong. Orang PKR ni otak dia dah macam ni. Saya benda-benda macam ni saya marah pasal benda ni lah. Pasal kasihan orang dekat kampung tau. Kalau orang-orang mungkin kesi-kesi PKR dekat Sarawak, dia tak merasa benda ni, dia tak fikir orang dekat kampung. Terpulang kepada kamu orang. PKR ni nak hidup dengan undi rakyat. Kerajaan yang ada hari ni nak hidup dengan undi rakyat. Jangan fikir, oh, ini benda ni subsidi je. Subsidi melibatkan duit rakyat tau. Bila kau orang turunkan harga minyak dengan menggunakan subsidi dan akhirnya tak sampai kepada orang pendalaman, orang susah, subsidi ni kamu nak lepas kat mana? Tengok subsidi ni untuk minyak ni, dia tak ada kategori tau. Subsidi ni dengan Anwar Ibrahim pun dapat manfaat, dengan Nurul Izzah pun dapat manfaat, dengan bini dia pun dapat manfaat. Tapi orang dekat Ulu, orang dekat pendalaman tak dapat manfaat. Menteri-menteri semua dapat manfaat daripada penurunan subsidi harga minyak ni. Orang-orang kaya raya ni semua dapat manfaat daripada penurunan harga minyak. Tapi orang miskin yang susah, yang kais pagi makan pagi, yang kais petang makan petang, dah tertindas. Orang Melayu sendiri tertindas tahu dengan kerja ni. Berapa banyak orang dekat Felda, berapa banyak orang dekat kampung-kampung yang dekat Felda pendalaman juga. Ni lagi, bila saya tengok lagi, yang bodoh ni, pergilah apply. Kau yang bodoh, orang dekat kampung tu, silap-silap dia tak tahu tau. Saya tak beritahu, ni si bangsat ni, Nur Azli Nordin bodoh ni. Orang pendalaman ni nak tengok internet pun tidak. Silap-silap banyak orang pendalaman yang belum tahu sekarang ni. Nak pergi apply apa? Yang tak tahu tu berlambak tu. Silap-silap besok harga minyak ni turun, mereka tak tahu, pergi beli dengan harga yang mahal. Kasihanlah dia orang. Susah orang-orang penyokong PKR. Orang-orang yang bodoh dah ni. Inilah akibat. Saya kasihan tengok dia orang. Yang dah bodoh dah jadi memang betul-betul dah bangang ni. Nak paksa. Saya dengar dia orang ni macam orang bodoh tau. Inilah saya suka juga tengok komen-komen dia orang yang bangsat ni. Apa tahu? Dia cakap pergilah apply. Pergilah bantu. Waduh. Orang PKR tu ada, kenapa tak bantu? Memang PKR memang dah teruk lah perangai. Penyokong-penyokong PKR ni dah teruk lah perangai. Tahu? 2-3 hari lagi pelaksanaan benda ini berlaku dekat pendalaman. Orang PKR sekarang ni sedang meriah. Orang PKR sekarang ni sedang bermeriah menyambut 27 tahun Parti Keadilan mereka. Orang PKR sekarang ni sedang berkampung di Melaka. Sekarang ni PKR Sarawak sibuk pergi berkampung. Pemimpin-pemimpin PKR Sarawak sedang pergi berkampung dekat Melaka. PKR Sarawak lepas ni dia rasa dia boleh menang dekat Melaka. Sebab itulah, mana ada PKR Sarawak sibuk dengan isu minyak dekat Sarawak. PKR Sarawak sibuk kat Melaka sekarang. Mereka sibuk dengan sambutan PKR mereka. Benar di 2-3 hari lagi, mana ada dia orang pergi laksanakan mengajar budak-budak dekat kampung ke, beritahu dekat orang kampung ke. Tak ada.
dalam dunia ni, hanya dalam Malaysia lah kerja bodoh, turun harga minyak, pergi tanya lesen rakyat. Dekat Malaysia lah. Turun harga minyak, pergi tanya lesen rakyat, supaya rakyat dapat subsidi minyak. Macamlah rakyat dia ni semua dah duduk dekat bandar. Macamlah semua kawasan yang dia buat. Macamlah Malaysia ni dah, orang kata dah betul-betul moden, dah betul-betul orang kata semua internet ada, jaringan dah bagus dekat kawasan. Macam ni lah. Jadi benda-benda ni saya harap pelaksanaan perlu dibuat segera. Perlu. PM tak boleh nak cakap. Tak boleh lagi. Kena cara dengan benda ni simple tau. Tapi saya tak tahu kedegilan kerajaan ni. Dia orang ni betul-betul memang keras kepala. Tetap juga dengan istilah lesen ni. Lepas ni rakyat kita tolak kerajaan yang ada ni. Kita tolak Pakatan Harapan ni. Tolak ni. Mereka-mereka ni. Sebab mereka ini nak keras kepala, nak beli minyak, nak kena cerita pasal lesen. Lepas ni kita bagi dia orang lesen tu. Lesen dia, kita kalahkan dekat PRU nanti. Benda yang simple tau. Beli minyak yang pada saya tak perlu nak cerita lesen. Kau nak cerita lesen, apabila orang tu dah isi minyak, dia keluar daripada stesen minyak, kau buat roadblock dekat stesen minyak, depan stesen minyak tu. Kau panggil JPJ dekat stesen minyak, tahan orang tu kalau dia tak ada lesen. Disitulah kau cek lesen orang. Ini beli minyak, kau nak pergi cerita lesen, kenapa? Minyak ni, undang-undang dia tak ada kena-mengena dengan lesen. Lesen ini untuk kita pengguna jalan raya tau. Sekarang ni kau beli minyak pakai lesen, kan lawak. Minyak ni hak negara Malaysia ni. Hak rakyat tau. Bukan hak kerajaan. Undang-undang hak kerajaan, tetapi jangan salah gunakan undang-undang itu. Kamu orang laksanakan dasar, tapi dasar yang kau nak gunakan untuk nak pergi menekan rakyat adalah satu undang-undang yang bodoh, yang salah. Apa dia? Undang-undang jalan raya yang melibatkan lesen, melibatkan JPJ, kau gunakan untuk pergi ke minyak. Ini umpama orang bawa dadah, hukuman gantung. Tiba-tiba kau bagi orang yang pengedar dadah ini tadi hukuman cuci toilet. Nah, macam tu. Sebab itu kerajaan ini kerajaan caca merba. Sebab apa? Ramai pengampu-pengampu bodoh, ramai penyokong-penyokong walanon yang menjadi wala, menganggap Anwar Ibrahim ni dewa, menganggap kerajaan yang ada hari ini kerajaan dewa, akhirnya jadi macam ni. Inilah akibatnya. Sebab itu, undang-undang yang dibuat telah pun dispinkan 380 darjah dah. Bayangkan buat subsidi minyak, nak beli minyak pakai lesen memandu. Undang-undang minyak, undang-undang jalan raya sudah disalahgunakan dekat sini. Okay? Kita tengok undang-undang ni yang nak melaksanakan undang-undang yang melibatkan lesen ni, JPJ dan orang kata melibatkan kesalahan jalan raya, lesen memandu. Okay? Ini dekat benda ni. Lepas itu kita tengok bagaimana perasuah dalam negara ni. Patut dia ambil duit 6 juta, kena denda 4 juta. Tengok undang-undang Malaysia sekarang ni. Semenjak Anwar jadi Perdana Menteri, kau tengok undang-undang Malaysia. Lepas ini kita cari benda-benda yang besar untuk kita rasuah. Masuk mahkamah, didapati bersalah, kita kembalikan 4 juta, kita untung 2 juta. Lepas tu kita tengok pula duit yang terjumpa dekat safe house melibatkan 150 juta lebih. Kembalikan duit tu, kita tak dapat. Cari siapa dia yang simpan duit tu. Sekarang ni saya pening kepala, rakyat pening kepala, macam mana kau orang boleh tangkap duit dalam rumah safe house yang berjumlah 150 juta. Tak tahu siapa yang nak didakwa, tak tahu siapa yang kita nak tanya. Korang bayangkan. Safe house ni siapa yang punya? Kita pun tak tahu. Kalau safe house yang simpan duit 150 juta ni tak bertuan, tak mempunyai nama orang,
Kita ambil rumah nih. Baik kita rakyat ambil rumah nih, free. Nah. Ini kerja gila tau. Sekarang nih kerajaan yang ada nih dah gila caca merban. Macam mana tak boleh dapat? Macam mana boleh tak ada orang yang nak didakwa dengan duit 150 juta ni? Dengan ketul-ketul emas, dengan duit asing. Yang duk berlambak juga tu. Macam mana? Tak ada. Tak ada apa yang kita nak banggakan. Jadi dia jadi penyokong macam orang gila sekarang ni. Tak tentu hala. Tak payah kau orang pengikut Walanon ni, kau tak payahlah nak ni dengan saya. Nak payah kau buka hujah kau, memang kau orang memang dah reput. Memang kau orang dah bodoh. Sebab tu dekat media sosial sekarang ni jawapan dia pergilah buat lesen, pergilah ini, pergilah itu, bodoh, tak habis bodoh. Pertanyaan paling mudah untuk orang dekat Ulu, untuk orang pedalaman, untuk orang Melayu yang duduk dekat Felda, untuk orang-orang yang menggunakan sampan bergerak ke sana ke sini. Dia pergi duk tak habis-habis duk cerita lesen, pergilah ambil lesen. Apalah penyabangang. Ini MD cakap ni, saya setuju dengan pandangan kamu. Nak bagi benda dekat rakyat, bagi je lah. Sekarang ini subsidi minyak ni bukan untuk orang miskin tau. Kalau saya perhatikan, dia bukan betul-betul sasarkan kepada B40 tau. Sekarang sasaran minyak ni adalah kepada golongan-golongan elit, golongan-golongan kaya juga. Sebab dia berkisar dekat kawasan bandar, kawasan orang yang mampu buat lesen. Bukan dia tengok pendalaman orang susah, kampung-kampung yang tak ada internet, yang tak ada apa. Percayalah cakap saya, ramai sekarang ini segelintir daripada rakyat Malaysia yang ada di pendalaman tidak tahu bahawa ada berlakunya subsidi pada hujung bulan. Ramai tak tahu. Percaya cakap saya, kasihan tau. Orang-orang PKA yang ada di pendalaman, yang ada di Sabah Sarawak, kerjanya nak membangkang cakap saya, kerjanya nak mengagungkan Anwar Ibrahim. Itu je. Dan hari ini orang-orang PKA sedang bersukaria. Pelaksanaan berlaku 2-3 hari ni. Dia orang hari ni bersukaria. Malam ni duduk hotel. Melaka malam ni penuh. Hotel kat Melaka penuh dengan dia orang. Benda ni betul-betul menyusahkan lah, saya cakap. Saya ni betul-betul perjuangkan hak mereka yang susah dekat pendalaman. Ini bukan perkara main-main. Ini bukan orang kata, oh Daniel nak pergi buat konten ini. Tak. Saya ni marah dengan benda ni. Jangan sampai orang pendalaman betul-betul tak dapat. Betul-betul mereka terkena benda ni. Memang ketulahan lah kau orang PKR. Memang ketulahan dengan Anwar Ibrahim, ketulahan. Betul saya kata. Sebab saya pun ramai saudara mara yang duduk dekat pendalaman. Saya ramai kawan-kawan duduk pendalaman. Mereka yang jadi nelayan ramai. Saya ramai kawan-kawan yang susah. Anwar Ibrahim senang aja, tiap ke hulu ke hilir. Daripada naik kapal terbang sana, naik kapal terbang sini, sedap dia. Daripada Sabah dia pergi naik kapal terbang. Lepas tu dia pergi patah balik ke Melaka, perabikan minyak. Dia mana ada rasa naik minyak ni Anwar Ibrahim sekarang ni, dia jadi Perdana Menteri. Sakin Husna, untung yang jual minyak botol kat kampung. Ini lagi satu ni. Sakirin Husna, untung yang jual minyak botol kat kampung. Macam mana nak untung Sakirin Husna? Dia pun hanya mampu beli 300 liter. Lepas dia 300 liter, dia pergi jual minyak tu, memang dia akan untung lah. Tapi lepas tu dia nak beli macam mana? Dia kena tunggu sebulan lagi. Kalau dia ada laki bini, pakai kota laki bini, pakai anak dia untuk beli, boleh dah dapat 900 liter. Dia nak jual pun tak untung mana. Sakirin Husna. Nak jual minyak botol, engkau dah ada limit. Tak ada yang kena. Pelaksanaan ini adalah pelaksanaan yang mekanisme dia separuh masa. Tak ada. Orang nak jual dekat kampung-kampung pun nak bagi orang kata meringankan beban mereka yang tak dapat subsidi ni pun tak dapat. Dia pun nak beli macam mana? Dia pun beli hanya 300 liter. Lepas tu nak jual untuk berapa sen? Kena dekat pendalaman yang jauh tu. Kau up sikit harga, kasihan pula orang kampung. Kau tak up banyak-banyak, kau bawa minyak ke sana pun dah kos dia mahal.
Engkau orang, saya ada satu idea nih. Kau orang bantu saya dengan NGO nih. Saya harap kawan-kawan yang ada di sini bantu saya dengan NGO nih cepat. Hujung bulan nih saya akan turun dekat pendalaman dan saya akan cek benda nih. Sebab itu saya tengah kumpul duit. Saya nak turun dekat pendalaman dan saya akan buat video. Dan saya akan tunjukkan betapa susahnya orang dekat sana. Banyak mana hanya 300 liter kalau dekat Sabah Sarawak nih, Syakirin Husna. Engine boat ni bukan macam engine kereta tau. Tu, sensor tu bukan macam engine kereta tau. Ni babeh ni kata apa? Dia baru percubaan untuk subsidi minyak pun. Saya paling pantang kalau dengar ini baru percubaan. Tahu? Dalam mengurus negara, dalam kamu mentadbir negara, jangan pernah ada perkataan percubaan. Okey? Sebab kau jadi Perdana Menteri, engkau jadi menteri, kau orang ada penasihat, semua dibayar dengan duit rakyat. Kau ada pengkaji, kau orang ada orang yang buat analisa semua. Tiba-tiba engkau orang nak cakap, ini buat kajian, ini percubaan, memang laknat engkau jadi kerajaan. Jangan pernah ada kata-kata ini kalau engkau jadi ketua. Jangan pernah ada kata-kata ini kalau engkau jadi pemimpin. Pemimpin tidak boleh bercakap percubaan. Pemimpin tidak boleh cakap ini kajian. Bila kau nak buat kajian, kau buat dulu kajian, baru kau laksanakan dengan baik kepada rakyat. Jangan kau pergi kaji rakyat macam tikus makmal. Jangan main-main nak buat percubaan-percubaan dengan rakyat. Ingin rakyat yang bukan tikus makmal untuk orang nak pergi ini. Rakyatlah bagi undi engkau untuk kau jadi kerajaan. Rakyatlah bagi undi untuk orang-orang itu jadi mendapat jawatan menteri, dapat jawatan supor, dapat jawatan Perdana Menteri dan sebagainya. Rakyat marah. Nih Noliza kata, lebih baik penjelasan Iswadi nampak ada cara. Engkau nak pergi tengok Iswadi, kau pergi tengoklah. Kau nak pergi tengok orang, nak tengok. Ini cara saya nak bercakap berkenaan dengan isu rakyat. Ini bukan saya nak pergi buat konten untuk nak mendapat view, untuk nak mendapat sambutan, untuk nak mendapat pujian kau orang yang bodoh-bodoh menyokong Walanon ni. Ini adalah kritikan saya pada kerajaan yang tidak mau mendengar cakap rakyat, bagaimana pendalaman, bagaimana orang susah, bagaimana orang Melayu dekat Felda yang kau orang tak ambil peduli. Ini bukan acara saya nak pergi cakap oh manis-manis, saya cakap nak lembut-lembut. Saya geram ni. Saya kalau berdepan dengan pemimpin yang macam ini, aku ludah muka dia. Cakap sekali dia tak buat, cakap 2 kali tak buat, kita ludah dia. Kita rakyat yang bagi dia kuasa tahu. Bukan puak-puak dia yang ada 2-3 ekor dalam induk serang saya ni, bukan. Sebab apa? Saya betul-betul geram lah benda ni. Sebab betul-betul menyusahkan rakyat. Ni nanti orang Melayu dekat Semenanjung pun ramai susah. Yang sekarang ni saya tengok geng-geng bodoh penyokong kerajaan ni, terutamanya Walanon ni, terutamanya penyokong PKR ni, yang bangsat ni, yang tak tahu bahasa ni. Kan? Yang duk spin, oh tengok Walaon sekarang ni, sibuk nak buat lesen, oh rupanya Walaon mati lesen 3 tahun. Bodoh engkau orang. Dia tu bukan Walanon. Dia tu rakyat Malaysia. Dia tu pembangkang. Dia ada hak untuk dia nak menyokong sesiapa. Dan dia tu pula yang kau dok kata macam itu adalah kaum-kaum Melayu beragama Islam. Itu pun kau orang ni tak ada akal nak fikir. Lepas tu nak cari modal politik dalam kerajaan yang ada hari ni. Oh Palestin. Untuk dapat sokongan orang Melayu. Tapi dalam waktu yang sama kau tindas orang Melayu, kau tindas orang Islam itu sendiri. Apa kau ingat yang kau dok kata walaon tu kau ingat apa? Itu orang Melayu tu. Orang Islam kau juga. Dia tak ada hak nak menyokong PAS. Dia tak ada hak nak menyokong Bersatu. Dia tak ada hak nak jadi pemegang. Apa yang salah dia kalau dia nak pergi buat lesen sekarang untuk mendapatkan hak dia sebagai warga negara Malaysia? Dia ada hak tau.
Sekarang ni kau orang dah kata, oh patutlah pasal walaon tak ada lesen, oh patutlah pasal ni diorang ni. Tidak boleh kamu orang berkata begitu. Bukan macam itu kau nak jadi penyokong kerajaan, bukan macam itu kau nak sokong kerajaan. Kau patut membantu mereka supaya mereka faham dan akhirnya baru mereka akan menyokong kamu orang. Kalau kamu orang tekan orang yang membangkang kamu, jadi macam tu. Ni kerja nak menganjing orang. PKR ni dah betul-betul dah gila dah. Kerja dia nak menganjingkan orang, kerja dia nak menganiayakan orang, kerja dia nak membuli orang. Otak dia orang. Lepas tu kerajaan yang dipimpin oleh Anwar Ibrahim ni jadi cacah merebah sebab mereka yang ada di keliling Anwar Ibrahim ni pembodek. Dan bila orang kritik kerajaannya, dia akan panggil orang dia untuk nak tekan orang. Itu. Kalau setakat macam inilah PKR nak jadi kerajaan, kalau setakat macam ini PH nak jadi kerajaan, pelaksanaan yang kau orang buat gagal, kerja-kerja yang patutnya membantu rakyat ataupun orang kata mekanisme yang simple pun kau orang susah kau orang betul-betul sedang mencari nahas kepada rakyat Malaysia. Betul saya kata. Orang pergi cerita isu minyak, mereka sibuk dengan cerita lesen. Saya dah ulang banyak kali tau. Tapi punya bebal dia orang ni duk cerita lesen. Apa kena mengena lesen dengan minyak? Satu perkara yang berbeza tau. Umpama biskut dengan kek. Ataupun orang boleh ceritalah antaranya kek dengan durian. Tak ada kena mengena. Kek jenis kek lah makanan. Durian ni makanan tetapi dia buahan. Ini cerita dia, isu minyak dikaitkan dengan lesen. Inilah kerja dia orang. Jadi benda ni yang tak memberi manfaat, cuba ditegakkan. Benda yang tak memberi manfaat, yang kau orang nak tegakkan macam mana? Pasal minyak, kau orang nak tanya lesen. Habis tu JPJ tu, buat kerja apa? JPJ tu patutnya kalau kau rasa orang tu tak ada lesen, kalau kau rasa orang nak ambil kesempatan dan sebagainya, JPJ tunggulah dekat depan stesen minyak. Saya tak ada masalah. Kau orang yang menjadi penyokong PKR, terutamanya kau orang yang duduk dekat kawasan bandar, dan sebagian juga saya tengok geng-geng penyokong PKR yang Dayak ni, yang duk membalun saya. Noh, kau pertahankanlah kerja bodoh kau orang tu, dan rakyat dekat pendalaman, rakyat ni nanti dia tahulah macam mana nak tolak kau. Saya bercakap bukan mewakili satu dua orang tau. Mungkin geng-geng dia orang PKR ni memang dia fikir saya ni bercakap untuk satu dua orang. Apa yang saya buat ni, video saya lepas, dah ramai yang nonton. Ini saya buat yang ini lagi. Saya tak akan berhenti sampai 30 bulan ni. Kalau tak ada pelaksanaan yang baik, saya akan kritik lah. Kasihan orang tau. Ini bukan main-main tau. Ini cakap betul-betul ni. Ini macam cerita Pelamli. Ini bukan main-main ni. Ini betul-betul ni. Sebab apa? Benda ini adalah duit rakyat. Subsidi ini duit rakyat tau. Bukan duit Walanon, bukan duit PKR, bukan duit kerajaan, bukan duit Anwar Ibrahim, bukan. Duit kerajaan Malaysia yang sepatutnya diagih kepada rakyat yang susah melalui subsidi. Tapi siapa yang dapat subsidi lebih? Yang dapat subsidi lebih ni adalah mereka yang duduk di kawasan bandar, mereka yang senang. Mereka yang duduk di kampung tidak dapat manfaat pun benda ni. Sebab apa? Sebab ini subsidi untuk seluruh rakyat Malaysia yang tidak kira kategori lagi. Ini bukan penurunan harga minyak. Jangan kita ni orang kata tertipu dengan tipu muslihat yang dibuat oleh Anwar Ibrahim, yang dibuat oleh geng PKR, yang dibuat oleh geng Walanon ni, yang menganggap Anwar Ibrahim dewa. Ini adalah subsidi rakyat yang perlu disasarkan betul-betul biar sampai kepada orang yang betul-betul perlu. Tapi ini saya tengok,
Banyaknya dapat kepada geng dia lah. Sekarang ini PKR dah jaga geng elit, geng PKR dah jaga orang kaya. Bukan lagi ceritanya parti ini parti derita, parti ini diangkat oleh orang susah, bukan. Sekarang nih parti PKR dah jadi parti elit, parti PKR dah jadi pembuli rakyat. Parti PKR bukan saja bully rakyat, ahli parti dia pun dia bully. PKR sekarang dah nak jadi parti Samseng. PKR sekarang ni sudah sedang banyak menyalahgunakan kuasa. Orang kritik buat repot, orang kritik buat repot. Inilah kerja dia orang. Bully dia bully orang tau. Perangai dia orang semua kurang ajar kita tengok. Macam mana kau nak dapat sokongan rakyat? Macam mana kau nak dapat sokongan rakyat kalau perangai orang-orang PKR macam ini daripada pemimpin atas sampai ke bawah? Dengan perangai kau yang kurang ajar, dengan perangai kau tak dengar orang punya pandangan, kau rasa engkau yang betul. Bila orang lawan, dia kata orang khianat parti. Bila orang bagi teguran, dia kata ikut saluran kepala bapak engkau orang. Tengoklah. Saya cakap betul lah. Kalau inilah PKR buat dekat Sabah Sarawak, korang tunggu. PRN Sabah ni, kalau macam inilah PKR, macam inilah kerajaan, korang tolak. Mana-mana yang tubuh kerajaan dekat Sabah yang bersama dengan kerajaan di pusat tu, korang tolak je. Memang tak guna. Dengar baik-baik orang Sabah. Ni pilihan raya. Sebab apa saya bagi tahu dekat Sabah ni? Sebab Sabah nak pilihan raya. Korang tolak lah PKR dekat sana. Tak guna. Denyut nadi korang memang dia orang tak dengar. Ni dekat Sabah. Ni lepas Sabah, Melaka. Sebab itu sekarang ni dia buat acara dekat Melaka ni PKR ni. Saya tak tahulah. Melaka ni mungkin Samsul nak jadi ketua menteri Melaka kot. PKR nak ni PH dekat Melaka, dia rasa dia boleh ambil alih Melaka daripada Barisan Nasional. Sebab tu dia orang gila-gila sekarang tengok. Mana ada orang PKR sekarang ni duduk mana tau? Sibuk dekat Sabah, sibuk dekat Melaka. Jadi inilah yang kita boleh nampak. Politik PKR ni yang cacah merba, yang orang-orang dia pun dah macam gangster, penyokong-penyokong dia lebih teruk dah. Kita tengoklah penyokong-penyokong PKR sekarang. Dah tak betul, dah tak waras dia orang. Kegilaan mereka takut Anwar Ibrahim tak dapat jadi Perdana Menteri satu penggal lagi. Nah, ini kegilaan PKR sekarang. Sebab apa dia takut Anwar Ibrahim tak dapat jadi Perdana Menteri sekali lagi? Takut tak dapat duit, tak dapat habuan, tak dapat jawatan. Sebab benda ni semua kisahnya cerita duit. PKR sekarang ni adalah parti yang penuh dengan nafsu buas. Nafsu buas. Sebab itu dia orang takut Anwar Ibrahim itu jangan sampai tak jadi Perdana Menteri. Saya nak bagi tahu beginilah dalam Malaysia ni. Siapa pun jadi Perdana Menteri dekat Malaysia ni, yang rakyat fikir adalah nasi di atas meja. Yang rakyat fikir adalah kebajikan rakyat kau utamakan. Rakyat tak nak fikir macam mana kau nak bayar hutang. Rakyat tak nak fikir macam mana kau nak selesaikan masalah negara ni. Rakyat tak nak fikir. Sebab engkau yang beri ya nak jadi Perdana Menteri. Jadi sebab itu saya kata, siapa pun jadi Perdana Menteri dekat Malaysia ni, yang penting itu yang rakyat nak. Itulah yang saya boleh katakan kan. Jadi saya taklah nak lama-lama membebel dalam isu ini, tapi saya harap begitulah yang saya nak cerita. Pelaksanaan kepada rakyat golongan susah berkenaan dengan isu ini, walaupun 1 sen ke 2 sen ke, namanya bila kau sasarkan subsidi, pastikan yang terawal sekali dapat adalah orang miskin. Sia-sia Anwar Ibrahim. Saya ingat Anwar Ibrahim ni banyak berlakon lah. Isu baling dulu tu saya ingat dia berlakon tu. Yang dulu masa-masa dia nak naikkan diri dia, nak naikkan isu baling ni, rakyat Kedah, rakyat orang susah ni, penuri getah dan sebagainya. Saya rasa dia
Jadikan isu ini untuk dia berlakon lah, untuk dia buat sandiwara supaya nampaklah dia membantu orang susah. Hakikatnya tak. Anwar Ibrahim bukan datang daripada kalangan orang menderita macam kita ni tau. Anwar Ibrahim ni anak ahli parlimen. Dia daripada kalangan orang yang memang anak orang senang. Bukan dia betul-betul datang daripada anak orang susah macam kita. Dia memang anak orang ahli parlimen. Bayangkanlah dia berada di parlimen. Betul saya kata Anwar Ibrahim ni banyak berlakon. Anwar Ibrahim banyak berlakon dengan menggunakan kesusahan rakyat untuk mengambil undi. Memang laknat. Kalau kamu orang tak suka saya kritik Anwar Ibrahim, saya masih bagus maki-maki Anwar Ibrahim dalam ni tau. Anwar Ibrahim, waktu dia nak berjuang, waktu dia berlakon dulu, isu baling apa semua tu, isu dia nak katakan orang menderita, rakyat miskin kat baling dulu, apa Anwar Ibrahim tak buat? Gambar Perdana Menteri pun Anwar pijak, pun Anwar koyak. Penyokong Anwar sampai terbalikkan bas, terbalikkan kata polis. Saya masih kritik macam ni, masih jauh lebih bagus daripada apa yang Anwar buat. Aku nak bagi tahu dekat geng PKR. Jangan korang nak gangster-gangster, jangan korang nak samseng-samseng, jangan korang nak belagak cuci. Kau tengok Anwar Ibrahim tu dulu. Anwar Ibrahim lebih jahat daripada saya, perangai dia dulu. Ini nak cerita kita ni nak marah Anwar Ibrahim. Jangan korang fikir tak payahlah. 7 tahun, 8 tahun saya non-stop membantu korang PKR. Non-stop saya sokong Anwar Ibrahim. Saya keluar daripada start, saya keluar sampai hari ni, saya non-stop akan balun korang sampai kiamat. Saya takkan balik parti PKR, jangan tanyalah. One day pun saya dah cakap, kalau one day Rafizi Ramli tiba-tiba dia jadi presiden PKR dan Rafizi offer saya sudah datang, saya tak nak. Saya tidak nak lagi pijak kaki ke dalam parti PKR ni. Parti ni penuh dengan penipuan. Yang menjual, penipuan yang dia jual PKR, yang PKR jual dalam parti dia, penipuan paling besar adalah keadilan. Penipu. Keadilan mana yang PKR perjuangkan? Keadilan kepada Fauziah, keadilan kepada Samsul, supol-supol, kepada mereka-mereka yang kalah bertanding dan dapat jawatan menteri. Itu keadilan. Itulah keadilan yang dia dapat. Keadilan kepada Nurul Izzah. Keadilan beli sistem 16 juta jatuh ke kawan dia. Itu keadilan. Keadilan membuli kawan dia dalam parti. Keadilan. Kepala bapak dia orang keadilan macam tu. Cabut je lah. Mana kawan yang ada dalam keadilan, korang cabut je lah. Tak guna. Keadilan pembohong. Kalau saya yang berjawatan pun tinggalkan PKR, apa lagi korang? Tak guna. Saya bukan berebut jawatan dan akhirnya saya kalah ataupun bagaimana dan saya tinggalkan parti sebabkan kalah, bukan tau. Saya adalah Casey menang bertanding. Dah berjawatan pun saya tinggal je. Saya tak pedulilah kerja macam tu. Dah lah. Jadi itu saja.